Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes COVID-19 sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 84.8% dan 71.4% bagi dos kedua. Dalam pada itu, liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.3%. Sementara itu, 571 kes baru dilaporkan hari ini dengan 478 kes sembuh, manakala jumlah kes aktif sebanyak 3,830. Program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama bagi minggu ke-40 diteruskan lagi secara maya semalam dengan penyertaan warga kerja dan keluarga dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, juga menyertai jemaah dari 98 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Menyertai program yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program diserikan dengan tazkirah bertajuk Aktifkan Doa, juga menyertai Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam memeterai perjanjian persefahaman perkongsian pintar bersama 4 buah syarikat milik kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam (GLC). Perjanjian tersebut antaranya akan membolehkan kerjasama dua hala yang lebih komited dalam pelbagai program latihan, terutama sekali menerusi pensijilan pertolongan cemas, kesihatan mental dan bantuan sokongan psikososial. Majlis penandatanganan berlangsung petang tadi di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, Jalan Kianggih. Hadir menyaksikan majlis penandatanganan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam menandatangani perjanjian persefahaman perkongsian pintar menerusi program BRCIPA bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib, Progresif Sendirian Berhad dan Makan Ceria Sendirian Berhad. Artis-artis tempatan dalam bidang seni muzik diberi pengiktirafan menerusi penganjuran Anugerah Pelangi. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Sempena penubuhan ke-35 tahun Alliance Francaise Brunei Darussalam dengan kerjasama Kedutaan Perancis di negara ini semalam menganjurkan persembahan muzik klasik. Majlis berlangsung di Empire Brunei, Jerodong. Hadir Pengiran Haji Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setia Userta Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Persembahan muzik klasik dipimpin oleh komposer Perancis dengan kerjasama Persatuan Muzik Brunei. Alliance Francaise Brunei Darussalam ditubuhkan untuk memupuk bahasa dan budaya Perancis selain mempromosikan negara Brunei Darussalam kepada dunia melalui pertandingan bahasa dan ekspresi Perancis antarabangsa. Juga hadir Tuan Yang Terutama Bernard Regnault Fabre, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam.
Anugerah Pelangi merupakan satu penghargaan dan pengiktirafan Pelangi FM Radio Televisyen Brunei RTB kepada artis-artis tempatan yang bergiat dalam bidang seni muzik, penyanyi dan pencipta lagu. Anugerah Pelangi kali ke-8 berlangsung semalam di Jurudong Park Amphitheatre. Hadir Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wasafillah, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 8 kategori diketengahkan dalam anugerah tersebut. Program curahan ilmu memainkan peranan yang berkesan dalam membantu anak-anak keluarga yang kurang bernasib baik mengikuti kelas tuition secara percuma. Ini terbukti apabila 10 pelajar program berkenaan mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR bagi tahun 2021. Dr. Siti Nurkalbi binti Haji Wasafillah, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut semasa berucap pada majlis doa selamat dan penyampaian hadiah dan sijil-sijil bagi program berkenaan petang tadi. Pada majlis ini, 55 pelajar yang meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan PSR menerima sijil. Program merupakan anjuran Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan, Majlis Perundingan Kampung, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan penjagaan kesihatan dan pertahanan diri secara maksimum, lebih-lebih lagi ketika memasuki tempat yang sesak. Perkara tersebut dinyatakan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi di Riyadh semasa ditemui ketika mengadakan lawatan ke tempat penginapan jemaah haji baru-baru ini. Pada masa ini, walaupun kita ini hidup dalam norma baru, kita ini masih perlu berhati-hati, terutama para jemaah kita ini khususnya daripada negara Darussalam, kita ini datang ke satu tempat baru, maka hendaklah mempunyai self defense untuk walaupun kelonggaran-kelonggaran telah pun diberikan. Prevention is better than cure. Jadi itulah barangkali saya nasihatkanlah para jemaah untuk menjaga kesihatan, kerana terutama pada masa ini musim panas. Jadi ikutlah nasihat pegawai kesihatan kita yang ada di sini. Misalnya tidak terlalu lama terdedah kepada cahaya matahari atau panas, supaya jangan ada menimbulkan gejala-gejala yang penyakit ini disebabkan oleh keadaan cuaca yang terlalu panas. Bagi melihat lebih dekat lagi tempat-tempat penginapan serta kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk para jemaah haji negara Brunei Darussalam, Rabu lalu Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi telah mengadakan lawatan ke tempat-tempat penginapan jemaah haji negara di Madinah Al-Munawwarah. Azizi Ahmad ada laporannya. Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail mula-mula sekali membuat lawatan ke Hotel Front Taibah di mana jemaah haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad menginap. Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail seterusnya melawat ke Hotel Shah Al-Madinah, tempat penginapan bagi jemaah yang mengikuti pakej Straits Central Agencies. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi mengakhiri siri lawatannya ke Hotel Dalah Taibah, tempat penginapan jemaah yang mengikuti pakej Darussalam Holding Sendirian Berhad. Di sini, Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Awang Haji Yusof bin Haji Ismail sempat melawat ke klinik sementara bagi jemaah haji yang disediakan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Tuan Yang Terutama juga sempat mengunjungi Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran
serta pejabat syarikat Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Dari Madinah, Al-Munawarah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Jaya Setia, Jaya Bakti dan Burung Pingai Brakas Mukim Brakas A diadakan pagi tadi. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Amar Pahlawan Kampung Jaya Setia, Perpindahan Brakas. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Awang Abdul Hafiz bin Haji Abdul Manan merupakan calon tunggal bagi pemilihan calon ketua kampung berkenaan. Keputusan pengundian akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Ke arah mengukuhkan pelaksanaan prinsip maqasid syariah dalam sistem pengurusan dan pentadbiran di negara Brunei Darussalam. Kemarin Kementerian Hal Ehwal Ukama mengadakan bengkel pengukuhan maqasid syariah bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bengkel disampaikan oleh Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ukama Seri Begawan Kupu SB. Dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ukama melalui unit murakib dengan kerjasama Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bengkel dihasrat akan dapat memupuk dan memantapkan nilai Rabbani dalam kalangan warga perkhidmatan awam. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal mengadakan lawatan ke beberapa tempat di daerah Temburong pagi tadi bagi memperkenalkan dan mempromosikan kewujudan persatuan tersebut kepada masyarakat di negara ini. Rumah Panjang Kampung Sibut Mukim Amo antara tumpuan lawatan persatuan tersebut yang bertujuan untuk melihat secara dekat perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Persatuan yang ditubuhkan pada 8 Disember 2021 kini mempunyai lebih 100 ahli di seluruh negara. Ia antara lain dihasrat dapat mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan ibu tunggal. Tujuan lawatan ini adalah untuk projek Riadah Kenali Negara kita ni iaitu K&K. Di samping untuk mengeratkan lagi tali silaturahim memantuni sesama ahli persatuan. Fungsi persatuan ini adalah untuk mewujudkan rasa persepahaman sesama kaum ibu-ibu tunggal untuk terus mempunyai semangat untuk bangkit bersama ke arah kehidupan yang mandiri. Ke arah mendedahkan dan memperkenalkan keunikan budaya yang ada di daerah Temburong, 45 mahasiswa Universiti Brunei Darussalam termasuk pelajar antarabangsa dan pegawai universiti berkenaan pagi tadi mengadakan lawatan sambil belajar ke daerah Temburong. Rombongan mula-mula singgah di Tamu Muhibah Pekan Bangar dan seterusnya melawat Rumah Panjang Kampung Sibut untuk melihat sendiri kehidupan masyarakat Iban. Rombongan juga menyaksikan pelbagai jenis kraf tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Iban melalui aktiviti jualan namuai sel di Rumah Panjang tersebut. Daerah Temburong ini pun mempunyai keunikannya sendiri. Jadi untuk melihatkan pelajar antarabangsa ini macam mana kehidupan kaum Iban di daerah Temburong. Yes, I have seen many traditional things, many things that were lived by ancestors of Bruneians. Very interesting. We enjoyed all the local food, local heritage, and the handicraft that the local people they have made. Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen-kempen derma darah di sepanjang bulan Jun ini bersempena Hari Penderma Darah Sedunia 2022. Bagi minggu keempat bulan ini, beberapa tempat akan disediakan esok
Kempen diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong pada 21 Jun pula bertempat di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sengkurong, sementara pada 22 Jun di Insurance Type Cawangan Airport Mall, pada 23 Jun akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas dan pada 25 Jun di McDonald Lambak. Sementara itu, Tabung Darah Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong juga akan mengadakan kempen derma darah pada 25 Jun nanti di bilik persidangan hospital berkenaan. Orang ramai juga boleh menderma di pusat pendermaan darah atau di tabung-tabung darah berdekatan semasa waktu bekerja dan digalakkan untuk menempah slot derma darah melalui aplikasi BloodCard. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pendermaan Darah atau email kepada bloodbank@moh.gov.pn atau layari Instagram dan Facebook Pusat Pendermaan Darah di @bloodbank.ripas. Lebih 100 orang menyertai perlumbaan uji masa berbasikal Mukim Pengkalan Batu Cycling Team MPBCT sempena program Happy Environment and Lifestyle Heal. Program anjuran Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, MPBCT dan Clinicals Jurong Park Medical Centre diadakan pagi tadi di Mukim Pengkalan Batu. Program antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai kelebihan kegiatan fizikal dari segi kesihatan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang diserahkan oleh Pengiran Haji Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Iaitu Muhammad Nur Rosman Ismail.